Tidak elok bawa ini ke Malaysia. Wanita Amerika Sarah telah diberi amaran sedemikian rupa oleh rakannya. Walau bagaimanapun beliau tetap membawa anak perempuannya yang berusia 6 tahun Emily untuk melancong ke Malaysia. Bagi Sarah yang mementingkan kesihatan dan menjalani kehidupan yang menghindari bahan tambahan Malaysia, meskipun terkenal dengan reputasi kulinari yang mengagumkan, nampaknya dipenuhi dengan godaan makanan yang berat dan berminyak. Namun beliau yakin bahwa dengan pemilihan yang teliti, beliau pasti dapat mencari persekitaran yang ideal di semenanjung ini, yang juga maju dalam bidang vegetarian dan pertanian organik. Itulah yang difikirkannya. Walau bagaimanapun masalah timbul di sebuah restoran keluarga di Kuala Lumpur, anaknya menunjuk ke arah satu hidangan di menu ini. Tidak sihat Mama Sarah menolak. Apa yang sebenarnya berlaku di Malaysia? Mari kita ikuti kisah mereka. Pada Mei 2024, Sarah Johnson yang menetap di California, Amerika Syarikat, berdepan dengan pilihan yang meresahkan. Sarah 35 tahun sedang merancang percutian berdua ke Malaysia bersama Emily, anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Suami Mike tidak dapat ikut serta kerana urusan kerja menjadikan ini perjalanan solo ibu dan anak. Ini adalah kali pertama Sarah menjejakkan kaki ke Malaysia dan juga percutian luar negara pertama bagi Emily. Namun beliau menerima amaran yang tidak disangka-sangka daripada rakan baiknya Jennifer. Sarah, lupakanlah untuk bawa anak kau ke Malaysia, kata Jennifer. Jennifer yang pernah melawat Malaysia bersama keluarganya 3 tahun lalu menceritakan pengalamannya dengan wajah yang keruh. Anak saya menangis teruk selama 3 bulan selepas pulang merengek mau kembali ke Malaysia malah enggan ke sekolah. Benar-benar sukar. Beliau menyambung cara layanan dan kemesraan serta memanjakan anak-anak di Malaysia tidak dapat dibandingkan dengan Amerika. Sekali mereka merasainya, mereka tidak akan dapat kembali kepada kehidupan lama. Walaupun resah, Sarah akhirnya membuat keputusan untuk meneruskan perjalanan kerana beliau mempunyai garis panduan pendidikan yang jelas. Sarah, seorang perunding pemakanan di sebuah syarikat makanan organik, menjalani kehidupan yang mengelakkan bahan tambahan dan mementingkan bahan semula jadi. Makanan Emily juga semuanya buatan tangan berasaskan sayur-sayuran organik dan vegetarian serta dilarang sama sekali mengambil sebarang jus kecuali jus organik 100%. Beliau berfikir Malaysia juga mempunyai banyak restoran makanan sihat, jadi ia mungkin persekitaran yang baik untuk pendidikan pemakanan. Maka tibalah hari keberangkatan pada bulan Jun. Setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, mereka disambut oleh udara lembap tropika yang menjadi ciri khas rantau ini. Emily membawa beg galas kecil berwarna merah jambu dengan patung Elsa, kegemarannya tergantung di atasnya. Hafiz, seorang eksekutif yang ditugaskan sebagai pemandu pelancong, menyambut ibu dan anak itu di balai ketibaan. Hafiz membalas dalam bahasa Inggris yang fasih, "Selamat datang ke Malaysia." Emily agak gementar, tetapi apabila Hafiz memuji patung Elsanya, senyuman lebar terpancar di wajahnya. Hari pertama berjalan lancar, menikmati lawatan ke Panda di Zoo Negara dan pemandangan megah menara berkembar Petronas KLCC. Walau bagaimanapun masalah timbul semasa waktu makan tengah hari. "Di mana kita patut makan tengah hari?" tanya Hafiz. Sarah kelihatan sedikit teragak-agak. "Maaf, anak saya ada sekatan diet. Dia tidak boleh makan makanan berminyak dan berat seperti snack di pasar malam. Sukar untuk kanak-kanak 6 tahun menerima makanan tepi jalan." Hafiz dengan tangkas mencadangkan sebuah restoran keluarga yang sangat popular berhampiran kawasan KLCC. Itu jenis restoran yang sangat popular di Malaysia. Ia direka khas untuk keluarga, bahan-bahannya biasanya lebih teliti dan ada kawasan permainan. Sarah mengangguk tanda yakin. Maka ketiga-tiga mereka memasuki sebuah restoran keluarga dengan dekorasi yang mesra dan selesa. Namun tiada siapa yang tahu bahawa apa yang berlaku di restoran ini akan mengubah kehidupan Sarah dan Emily. Pada petang hari biasa, kedai itu dipenuhi dengan gelak tawa kanak-kanak. Seorang pelayan wanita muda yang ceria dengan apron membawa mereka ke meja dan menyerahkan menu kepada mereka bertiga. "Menu restoran keluarga di Malaysia ini sangat cantik," kata Sarah kagum. Beliau meneliti menu risotto pesto untuk orang dewasa, berfikir bahawa jika risotto Emily mungkin boleh makan. Tiba-tiba mata Emily terpaku pada satu halaman. Itu adalah halaman untuk hidangan set kanak-kanak. Hidangan kanak-kanak yang berwarna-warni itu disusun seperti taman tema mini. Terdapat pinggan berbentuk kapal terbang, pinggan berbentuk istana, dan juga pinggan berbentuk wow bulan, layang-layang bulan. "Mama tengok, wow ni cool sangat," Emily teruja sambil menunjuk ke arah hidangan yang dinamakan hidangan riang wow bulan. Dalam gambar menu terdapat pinggan berbentuk wow bulan yang aerodinamik dengan reka bentuk warna kuning, keemasan dan hijau.
Untuk mencipta kesan visual yang menakjubkan, bahagian kepala layang-layang direka dengan mekanisme ais kering yang mengeluarkan kabus putih. Di atasnya terletak nasi berperisa yang dibentuk ketulan ayam yang rangup ubi keledek emas dan semangkuk sup krim jagung kegemaran kanak-kanak Malaysia. Turut diselitkan adalah bendera kecil, jalur gemilang bendera Malaysia. Mata biru Emily bersinar namun cahaya itu beransur pudar. Emily ini tidak sihat, Sarah berbisik dengan suara perlahan. Ubi keledek ini digoreng dan sup ini mungkin ditambah krim dan kanji. Dan jeli ini warnanya terlalu terang. Naluri Sarah sebagai perunding pemakanan membunyikan siren amaran. Tapi mama, suara Emily menjadi perlahan. Saya nak makan wow bulan ni. Air mata mula bergenang di mata gadis berusia 6 tahun itu. Kawasan permainan di dalam kedai dipenuhi dengan kanak-kanak lain yang gembira bermain bola. Semua orang nampak gembira. Tolonglah mama, suara Emily bergetar. Pelanggan Malaysia di sekeliling mula memberikan pandangan simpati. Orang Malaysia sangat takut melihat kanak-kanak menangis. Sarah mengeluh berat. Beliau melihat berulang kali antara Hafiz dan mata Emily yang berkaca-kaca. Selepas seketika mendiamkan diri, Sarah mengalah. Baiklah, tapi hanya hari ini ya. Ini istimewa. Balik nanti kena makan sayur rebus. Boleh janji? Yey. Terima kasih mama. Ekspresi Emily berubah serta-merta seolah-olah hujan ribut petang di Kuala Lumpur telah reda. Senyuman ceria kembali. Hafiz memanggil pelayan untuk membuat pesanan. Sila berikan satu hidangan riang wow bulan. Sarah menutup menu dengan wajah yang rumit. Adakah ini benar-benar perkara yang betul untuk dilakukan sebagai seorang ibu? Kira-kira 15 menit selepas membuat pesanan, maaf menunggu hidangan adik dah sampai. Seorang makcik kakak pelayan yang bersemangat membawanya. Pada saat itu sorakan Emily bergema di dalam kedai. Wah, bestnya peranti ais kering di bawah pinggan berbentuk wow bulan mengeluarkan kabus putih, seolah-olah layang-layang itu sedang terbang di awan. Bahagian badan layang-layang itu diisi dengan nasi berperisa, berbentuk beruang kecil, diiringi dengan jagung muda dan brokoli hijau yang segar. Makanan yang digoreng pula adalah ketulan ayam yang telah diproses menggunakan penggoreng udara air fryer untuk mengurangkan minyak. Inilah pembaharuan yang dibuat oleh restoran keluarga Malaysia kebelakangan ini untuk mengimbangi kesihatan dan rasa. Emily lupa untuk makan, hanya fokus menatap hidangan itu. Boleh ambil gambar? Sarah tersenyum sambil mengeluarkan telepon pintarnya. Walaupun masih ada perasaan yang rumit di hatinya, melihat kegembiraan murni anaknya, perasaannya sedikit lega. Emily mengambil sudu kanak-kanak dan mula-mula mencoba sup krim jagung. Sedapnya rasa jagung yang kaya dan manis merebak di mulutnya. Ini adalah jiwa hidangan kanak-kanak Malaysia. Kemudian dia makan nasi itu dengan berselera. Adik makan pandai bagusnya. Makcik pelayan mengusap kepala Emily dan memberinya pelekat stiker. Ini hadiah sebab makan dengan baik. Kehangatan spontan inilah yang dikenali sebagai kemesraan Malaysia yang terkenal. Emily terus makan dengan gembira. Walau bagaimanapun, di hati Sarah amaran Jennifer terus berulang. Sekali mereka merasainya, mereka tidak akan dapat kembali. Tangan kecil Emily memegang garpu dan menggigit seketul ayam. Dia menjerit dalam bahasa Inggris yummy. Ekspresinya seperti penjelajah yang baru menemui harta karun. Hafiz menjelaskan di sebelah restoran ini menekankan penggunaan ayam tempatan sebenarnya lebih sihat daripada yang disangka. Mendengar ini Sarah berasa sedikit lega. Kepentingan yang diberikan oleh rakyat Malaysia terhadap rekod bahan makanan membuatnya berasa selesa. Ketika membayar dan meninggalkan restoran, Emily menoleh berulang kali merenung pinggan wow bulan itu. Boleh datang lagi, tanyanya perlahan. Petang itu Emily yang pulang ke hotel masih teruja. Dia mahu menunjukkannya kepada ayah dan berulang kali melihat gambar di telepon. Sarah menghantar mesej kepada suaminya Mike. Mike membalas, selagi Emily gembira sekali-sekala, berehat dari diet itu perlu. Keesokan paginya masalah meletus. Emily enggan pergi ke jadual perjalanan yang telah ditempah. Jalan Petaling dan kawasan warisan. Saya tak nak pergi jalan lama. Saya nak pergi restoran semalam. Dia menangis mahu melihat encik wow bulan itu sekali lagi. Bagi gadis berusia 6 tahun pinggan yang mengeluarkan kabus impian itu lebih menarik daripada monumen bersejarah. Emily, jarang-jarang kita datang Malaysia. Kita pergi makan nasi lemak, Sarah cuba memujuk. Tetapi Emily menggeleng. Pinggan wow bulan paling sedap. Sarah tidak berdaya. Dia teringat kata-kata Jennifer. Jangan bawa anak ke Malaysia. Kini dia faham. Budaya Malaysia yang memanjakan dan melayan anak seperti harta memegang mereka di tapak tangan adalah racun yang terlalu kuat untuk kanak-kanak. Akhirnya hari itu mereka kembali ke restoran keluarga yang sama.
Emily sangat gembira memesan hidangan riang wow bulan itu sekali lagi. Kali ini mereka berkongsi meja dengan keluarga Malaysia. Seorang budak lelaki berusia 5 tahun melihat Emily. Walaupun bahasa berbeza, budak lelaki itu dengan murah hati mengeluarkan mainan kecil monorel dari kotak mainannya. "Nah, mainlah nih," kata budak lelaki itu dalam bahasa Melayu. Ibu budak lelaki itu tersenyum dan menjelaskan kepada Sarah dalam bahasa Inggris ringkas, "He wants to share." "Gift for you." Dia mahu berkongsi. "Ini hadiah." Sarah terkejut dengan sikap berkongsi dan kemurahan hati anak Malaysia. Terima kasih banyak-banyak." Emily mengambil mainan itu, matanya bergenang air mata. Pada saat ini Sarah sadar bahwa ini bukan sekadar masalah makanan. Kehangatan rakyat Malaysia yang melayan orang asing seperti rakan toleransi dan kasih sayang yang tulus terhadap kanak-kanak itulah yang membuatkan Emily terpikat. Namun hari untuk pulang telah tiba. Di bawah terminal kedua KLIA, Emily menangis teresa-esak. "Saya tak nak balik, saya nak tinggal di Malaysia. Orang Malaysia baik dengan saya." Dia memegang erat mainan monorel itu. Pelancong Malaysia di sekeliling berhenti dan mengambil berat. Ada nenek yang cuba memberi gula-gula untuk memujuknya. Suasana muhibah perpaduan, keharmonian ini membuatkan Emily lebih enggan meninggalkan kehidupan bandar Amerika yang dingin. Sarah terpaksa memeluk anaknya, hampir memaksanya melalui pemeriksaan keselamatan dengan hati yang penuh rasa bersalah. Sekembalinya ke Amerika, Emily mengalami kemurungan. Dia mula melukis. Segalanya adalah tentang pinggan wow bulan itu. Perinciannya menakjubkan, bentuk aerodinamik kabus putih bendera sup krim jagung. Sarah melihat lukisan itu dan sadar bahwa pendidikan beliau selama ini terlalu kaku. Makanan sihat menyuburkan badan, tetapi makanan yang penuh kasih sayang dan kejutan menyuburkan jiwa. Lukisan Emily menjadi sensasi di sekolah, malah tular di media sosial. Rakan-rakan di Amerika terkejut bahwa Malaysia mempunyai hidangan kanak-kanak yang begitu terperinci dan penuh keseronokan. Malaysia benar-benar negara yang memanjakan anak-anak. Komen sebegini membanjiri. Jennifer yang pada mulanya memberi amaran kepada Sarah kini mengubah fikirannya. "Nampaknya saya pun patut bawa anak saya sekali lagi untuk merasai kehangatan itu." Hafiz kemudian menulis surat kepada Sarah, memberitahu bahwa budaya restoran keluarga Malaysia sebenarnya berpunca daripada era pembangunan pesat pada tahun 1980 Keropaan dan 90 Keropaan. Ketika itu, jumlah keluarga dua pendapatan meningkat. Ibu bapa untuk mengimbangi kesibukan kerja dan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada anak-anak yang berharga melahirkan fenomena unik ini yang menggabungkan santapan halus dengan ruang permainan. Ia melambangkan kemanjaan dan perlindungan yang melampau oleh masyarakat Malaysia terhadap generasi akan datang. Kehangatan dan kemesraan kanak-kanak yang terkumpul selama berdekad-dekad dalam masyarakat Malaysia terkandung dalam pinggan wow bulan itu. 3 bulan kemudian, keluarga Sarah, 3 beranak, muncul lagi di KLIA. Emily telah mempelajari beberapa perkataan bahasa Melayu. "Apa khabar, terima kasih, sedap." Kali ini suaminya Mike juga tidak sabar untuk merasai sendiri hidangan riang wow bulan yang legenda itu. Keluarga itu bergegas ke restoran itu. Apabila pinggan wow bulan yang berasap putih dihidangkan, Mike terpegun. Ini memang takkan nampak di Amerika. Sangat kreatif, Emily tersenyum bangga. Melihat senyuman keluarga itu, Hafiz berfikir kuasa lembut Malaysia mungkin terletak pada kehangatan dan kehalusan melayan orang dan anak-anak. Akhirnya Emily berkata dalam bahasa Melayu, "Terima kasih Malaysia. Saya sayang awak." Inilah kisah bagaimana satu hidangan kanak-kanak berjaya menghubungkan dua negara dan mengubah sebuah keluarga.